Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Rahana kepada introduction. So topik saya hari ini adalah tentang pemulihan diabetes dengan diet rendah karbohidrat. Okay, next slide. Okay. Okay, Azizan boleh. Okay. Boleh kita pergi next slide tak? Okay. So definisi, saya akan cakap tentang definisi apa itu diet rendah karbohidrat. Kenapa kita perlu membuat diet rendah karbohidrat? Dan yang penting sekali adalah bagaimana kita nak mempraktikkan diet rendah karbohidrat. Okay. Next. Okay, so soalan saya hari ini adalah bolehkah diabetes itu pulih? Alright. So jawapannya adalah boleh. Alright. So saya akan terangkan pada hari ini macam mana kita nak pulih daripada diabetes. Okay, next. Okay, alright. So ini satu contoh seorang ahli RDO yang telah join Encik Ayub pada tahun dia join pada tahun 2019 lah. Dia mempunyai masalah type 2 diabetes, juga mempunyai masalah jantung dengan 2 stent. So insulin pada masa beliau start adalah lebih kurang 200 unit. HbA1c 13.5% dan beliau telah mengamalkan diet rendah karbohidrat ini. Selepas 9 bulan, beliau telah berjaya berhenti daripada insulinnya dan HbA1c terbaru adalah sebanyak 5.3%. Okey, so beliau telah turun lebih 20 kg. Okey, so bagaimana cara untuk kita pulih diabetes ini? Menurut pakar ada 3 cara. Okey, nombor 1 kita boleh buat pembedahan bariatrik. Okey, nombor 2 kita buat diet rendah kalori, kita panggil low calorie diet. Dan nombor 3 adalah diet rendah karbohidrat yang akan saya perkatakan pada pagi inilah. Okey, next. Okey, so definisi pemulihan diabetes dengan diet rendah karbohidrat. Okey, apa yang kita maksud dengan pemulihan diabetes? Alright, next. Okey, kalau kita tengok kat situ, definition ini melalui American Diabetes Association. Sama ada partial, complete ataupun prolonged remission. So bila partial remission tu maksudnya kita boleh capai HbA1c kurang daripada 6.5% tanpa apa-apa ubat dan kita maintain selama 1 tahun. Okay. Complete remission maksudnya kita capai HbA1c kurang daripada 5.5% dan kita maintain selama 1 tahun. Okay, tanpa ubat lah. Dan kalau orang tu dapat mencapai HbA1c 5.5% ke bawah selama 5 tahun, kita boleh pronouncekan orang tu dah dapat prolonged remission ataupun cure. Ini menurut American Diabetes Association. Okay, rujukan boleh rujuk dekat bawah tu lah. Okay, next. Okay, ini salah satu lagi definisi remission diabetes lah. Okay, okay, next. Okay, so apa itu diabetes? Yang kita katakan hari ini adalah tentang type 2 diabetes lah. Okay, because type 2 diabetes adalah penyakit yang reversible, penyakit yang boleh pulih. Dan type 1 lah. Okay, type 1 maksudnya dia tak boleh pulih. Tapi kita still boleh kurangkan insulin dan sebagainya. Okay, diagnosis diabetes bila venous blood glucose ataupun kita ambil darah semasa semasa puasa lebih daripada 7 ataupun semasa random bila kita ambil blood sugar lebih daripada 11. So 7-11 lah. Semasa puasa 7, semasa lepas makan 11. Ataupun kita boleh check HbA1c lebih daripada 6.3%. Okay, next. Okay, apa yang kita maksudkan dengan diet rendah karbohidrat iaitu
jumlah karbohidrat yang kurang daripada 130 gram sehari. Tapi yang saya katakan pada hari ini adalah yang lebih special lagi, lebih rendah lagi, itu very low carbohydrate diet, di mana jumlah karbohidrat hanya 20 hingga 50 gram ataupun dengan ringkasnya kurang daripada 50 gram sehari. Okay, next. Okay, ini adalah kata-kata pakar lah yang mengatakan bahawa penyakit diabetes ini adalah satu yang penyakit yang reversible. Kita boleh pulih penyakit diabetes ini. Okay, next. Okay, ini Dr. Sarah Halbert daripada US, sama juga. Next. Ini Dr. Eric Westman daripada US juga. Okay, next. Okay, ini Dr. David Kevin. Beliau telah menulis buku Reverse Your Diabetes Diet. Nanti boleh carilah buku beliau. Okay, next. Okay, ini Dr. David Nawin daripada UK. Salah seorang general practitioner juga yang telah publish banyak journal yang menunjukkan bahawa penyakit diabetes ini adalah boleh pulih. Okay, next. Okay, so saya cerita sikit tentang bagaimana diabetes type 2 ni terjadilah. Macam tadi Prof. Nafiza telah ceritakan sedikit sebanyak tentang efek pada insulin dan sebagainya lah. Okay, next. Okay, ini adalah twin cycle hypothesis yang telah dipopularkan oleh Profesor Roy Taylor daripada UK, di mana secara ringkasnya dekat situ kita tengok ada dua gambar, ada dua pusingan dekat situ, liver cycle dan pancreas cycle. So bila kita makan terlebih positif energy diet kat situ, menyebabkan pengumpulan lemak di dalam hati, okay, menyebabkan pusingan liver cycle di dalam lemak. Lepas tu bila lemak tu semakin banyak, dia akan dieksport ke jiran dia, organ sebelahnya, iaitu pancreas cycle. Jadi pancreas juga mengumpulkan lemak. Jadi dua pusingan yang saling vicious cycle lah, yang saling semakin teruk. Okay. Okay, next. Okay, ini daripada gambar rajah daripada Dr. David Nawin. Bagaimana bila kita mengurangkan karbohidrat, lemak di dalam liver semakin kurang. Okay, begitu juga dengan lemak dalam pancreas. Okay, so menyebabkan lemak di dalam liver, di dalam hati semakin kurang dan di dalam pancreas juga semakin kurang. Okay, ini akan menyebabkan kedua organ itu berfungsi dengan normal kembali. Okay, next. Okay, ini gambar rajah yang saya lebih simplifykan kat situ. Bila kita makan diet yang tinggi karbohidrat atau gula, menyebabkan lonjakan insulin macam yang Prof. Nafiza cakap tadi lah. Jadi lemak berkumpul di dalam hati menyebabkan hati berlemak, iaitu fatty liver, dan ini akan menyebabkan masalah insulin resistant. Okay. Jadi semakin banyak lemak di dalam hati menyebabkan pankreas juga berlemak. Okay. Bila pankreas berlemak, itu akan menyebabkan timbulnya masalah type 2 diabetes. Okay. Bila kita mengamalkan diet rendah karbohidrat, insulin akan drop, jadi lemak di dalam pankreas akan dibakar, okay, pankreas akan clear, dan lepas tu lemak di dalam hati juga clear. Okay. So diabetes dan insulin resistant ni dia boleh pulih sebab lemak itu dah clear. Okay. Right. Next. Okay, ini menurut Profesor Roy Taylor, dia kata macam nak hilangkan diabetes ini adalah cuma dengan kita hilang sebanyak 1 gram lemak saja di dalam pankreas. Okey, 1 gram saja. Okey, 1 gram ini lemak di dalam pankreas. Jadi keseluruhannya menurut Profesor Roy Taylor kita kena hilang lebih kurang 15 kilogram berat keseluruhan lah untuk kita reverse diabetes. Okey, next. Okey, so saya cerita sikit tentang sains di sebalik low carbohydrate. Okey, ini Profesor Nafiza dah cerita sikit sebanyak. Karbohidrat terdiri daripada simple ataupun kompleks karbohidrat. Okey, next. Okey, so karbohidrat ringkas kita kena stop altogether lah kalau kita nak reverse diabetes. Okey, next.
Okey, makanan berkanji kita kena kurangkan sebab ini adalah punca utama glukos di dalam darah lah yang melonjakkan paras glukos dan insulin. Okey, next. Sebabnya starch ataupun kanji adalah terdiri daripada glukos yang bersambung-sambung. Dia adalah satu rantai. So bila kita makan kanji ataupun starch ini adalah macam kita makan glukos. Sebab tu kita nak karbohidrat ini sangat dikurangkan. Next. So kalau saudara-saudari ingat tadi adalah definisi very low carbohydrate adalah kurang daripada 50 gram sehari. Jadi macam mana 50 gram ini? Macam inilah. Nasi macam tu, lebih kurang separuh pinggan. Roti 3 keping. Kentang 3 biji. Ini adalah kota paling banyak yang kita boleh makan lah kalau kita nak mencapai diet rendah karbohidrat. Yang sangat rendah, very low carbohydrate diet. Next. So sayur-sayuran mempunyai karbohidrat yang sangat rendah. Dan di samping tu dia ada banyak vitamin, antioksidan dan sebagainya lah. So kita dalam diet ni kita kena lebihkan sayur-sayuran lah. Right, next. Contoh kalau kita makan 50 gram karbohidrat macam tu dia ada timun jepun, dia ada tomato, dia ada cili. So sepinggan macam tu baru 50 gram karbohidrat. So kita compare kalau kita makan 20 gram karbohidrat, kalau kita makan sayur macam tu dah kenyang kan. Kalau kita makan roti macam tu 20 gram dia. Tak kenyang kan. Next. Kalau kita makan nasi, satu cawan nasi dia dah 45 gram karbohidrat. Kalau kita makan cauliflower, ini popular dalam diet rendah karbohidrat ni, di mana kita gantikan nasi dengan cauliflower. Baru 5 gram kalau satu cawan So kita ada banyak kota lagi lah untuk capai 50 gram contohnya. Next. So step nombor 1 adalah kita kurangkan karbohidrat bersih ataupun net carbs ini sebanyak 30 gram sehari untuk kita mencapai very low carbs diet. Next. So macam tu contoh-contoh kalau kita buat sama ada ketogenik ataupun very low carbs, moderate carbs ataupun liberal. Next. Nanti Ibu Muhaini akan cerita lebih lanjut lah tentang macam mana kita nak go about it. So macam mana strategi diet rendah karbohidrat? Nombor 1, kita stop segala makanan ataupun minuman yang manis yang mengandungi fruktos. Kita boleh ganti dengan pemanis semula jadi untuk gantikan gula seperti stevia. Nombor 2, kita limit karbohidrat ke 30 gram sehari saja nombor 3, ambil protein yang cukup. Nombor 4, lemak yang sihat ambil lemak yang sihat sehingga kita kenyang dengan lemak So maksudnya kita jangan takut untuk ambil lemak-lemak yang sihat lah. Next. So protein basically kita kena ambil dengan cukup. Secara ringkasnya kita ambil lebih kurang 2 saiz tapak tangan protein sehari dan lemak yang sihat. Lemak yang sihat ni daripada butter, daging, telur, minyak kelapa, santan, minyak zaitun, avocado. So kita makan agak-agak macam kita kenyang dengan lemak ni. So my point is kita jangan takut untuk makan lemak-lemak yang sihat ni lah. Next. Ini adalah basically simplified diagram lah. Kalau biasa kita dengar suku separuh, yang ni suku separuh versi very low carbs adalah separuh pinggan kita penuhkan dengan sayur. Suku pinggan kita dengan pengganti nasi, contohnya cauliflower. Suku pinggan kita adalah lauk. Contohnya ayam, ikan, telur, daging, whatever.
Okey, ini adalah ringkasan dia lah. Nanti Ibu Mai ni akan terangkan dengan lebih lanjut tentang inilah. Okey, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita makan secara diet rendah karbon ya, ataupun setengah orang panggil ketogenic diet lah. Okey, next. Ini ada beberapa contoh lah. Okey. Okey, so take home message saya ataupun rumusan saya adalah, next. Apa yang saya katakan pada pagi ini adalah tentang carbohydrate intolerance, ataupun kita kena ingat orang yang ada type 2 diabetes ini dia tak boleh nak tolerate glukos ataupun gula. Maksudnya dia tak boleh nak proses gula yang dia makan. So kena ingat bahawa bila kita ada diabetes, kita tak boleh nak ambil gula, seolah-olah macam kita allergic kepada gula ataupun karbohidrat. Okey, next. Okey, so kalau kita set ke dalam minda kita bahawa kita allergic kepada carbs. Contoh kalau orang tu allergic kepada udang, adakah dia akan makan juga udang sikit? Kan? Dia tahu dia allergic, tapi okey bolehlah makan udang sikit kan. Tapi dia tahu dia allergic, tentu tak boleh kan. Bila dia makan sikit je, dia akan naik gatal, ruam, rashes sebagainya lah kan. So kalau dia setkan dalam minda dia, aku ada diabetes dan aku allergic kepada carb. So dia akan takut untuk makan carbs. So daripada situ dia akan develop habit untuk dia makan secara diet yang sangat rendah karbohidrat. Macam yang Profesor Nafiza cakap tadi, kita tak makan gula pun kita sebenarnya boleh hidup dengan sihat, tak ada masalah. Okey, ini satu analogi. Macam kita ada kat kawasan rumah kita ada pencuri lah. Kita ibaratkan pencuri ini adalah rumah kita tu ibarat badan kita lah. Okey. So ada satu cara kita allow, kita bagi pencuri ni masuk rumah kita dan kita standby dengan parang tapi dia dah masuk rumah kita kan. Okey, so kita ada 50-50 chance lah. Sama ada kita menang ataupun pencuri itu boleh cederakan kita, rompak kita lah. Okey, satu cara lagi kita tutup pintu pagar rapat-rapat. Okey, jangan bagi pencuri itu masuk langsung. Okey. So ini adalah cara yang lebih berkesan pada saya lah. Okey. Dan lebih logik lah kan, bila kita tak bagi masuk langsung pencuri itu dalam rumah kita. Okey. Okey, so menurut Dr. Jason Fong, antara pengkaji low carbs lah dan intermittent fasting, kita sebenarnya tak perlu untuk prescribe lebih ubat untuk diabetes, because it's a diet. Diabetes is a dietary disease. So cara untuk kita fix diabetes adalah dengan diet, bukan dengan semakin kita tambah ubat. Okay, alright. Okay, so kesimpulan ceramah ringkas saya pada hari ini adalah type 2 diabetes adalah satu penyakit yang kita boleh pulihkan ataupun kita boleh reverse. Dia bukan lagi satu penyakit yang kita perlu hadapi sampai akhir hayat kita dan kita perlu makan ubat ataupun insulin sehingga akhir hayat kita lah. Because kita dah ada ramai dalam grup RDO di mana ramai yang dah boleh berhenti daripada insulin, boleh berhenti daripada ubat dan dia boleh dapat kehidupan yang normal baliklah. Okey. Diet rendah karbohidrat adalah berkesan dan selamat untuk pesakit diabetes. Okey. Nombor 3, dan macam yang Prof cakap tadi, perlu mendapat pemantauan doktor yang berpengalaman lah, sebab bila kita start on low carbs ni, dos insulin atau ubat perlu dikurangkan perlahan-lahan dan sampai satu tahap kita boleh stop ubat tu. Okay. Alright.
Dan lebih baik kalau kita join support group yang kita boleh sama-sama berkongsi pengalaman, berkongsi tip-tip, dan ada doktor, saya pun ada dalam grup tu, dan beberapa orang doktor juga yang secara voluntary kita nasihat untuk bagaimana untuk reverse daripada masalah diabetes dan obesiti. Jadi inilah grup yang saya tubuhkan 4 tahun lepas. Grup reverse diabetes obesiti ada dalam Facebook, ada dalam Telegram. Kita sekarang dah ada lebih kurang 30,000 ahli lah di dalam Facebook dan Telegram. Nanti saya akan sharekan link dekat komen. Nanti siapa yang berminat nanti boleh join. Free saja, tak payah bayar apa-apa lah.